Pernahkah ibu ayah mendengar satu kisah pada masa dahulu beberapa tahun lepas tentang kanak-kanak yang dilarikan dan dipelihara oleh serigala Satu mereka dijumpai pada umur 5 tahun dan 8 tahun. Apa yang berlaku adalah kanak-kanak tersebut tidak boleh berjalan macam kita. Mereka cuma boleh merangkak macam serigala yang memelihara mereka, dan mereka makan bahan-bahan benda-benda yang mentah, dan mereka tidak boleh bercakap. Dan apabila mereka dipulihkan semula, memakan masa selama beberapa tahun untuk mengajar semula mereka berjalan, mengajar mereka semula macam mana nak jadi seorang manusia, berjalan seperti kita dan makan makanan yang kita makan dan berpakaian macam kita. Dan ini menunjukkan bahawa pentingnya pendidikan awal kanak-kanak, di mana exposure ataupun pendedahan pertama kepada mereka di dalam hidup mereka telah membentuk suatu cara hidup yang berkekalan, yang sangat-sangat susah untuk dibaiki apabila mereka telah meningkat usia mereka. Saya Dr. Nur Asila binti Abdul Rahman dari Taska Permata Bijak Puncak Jalil ingin berkongsi dengan ibu ayah sekalian 7 sebab pentingnya pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah masa yang paling peka untuk anak-anak belajar. Masa yang paling peka untuk kanak-kanak belajar adalah pada umur kurang dari 5 tahun. Jadi kita dapati bahawa bagi kanak-kanak yang berumur 3 hingga 5 tahun, mereka sangat-sangat interested ataupun sangat-sangat terangsang bila kita mengajar mereka menulis, membaca dan mengira. Dan jika rangsangan diberikan pada masa tersebut, pada tahap maksimum, mereka boleh dan cepat membaca, menulis dan mengira. Dan jika dibandingkan kepada kanak-kanak yang tidak boleh mengira, tidak diberi rangsangan dan diberi rangsangan selepas umur 5 tahun, kebolehan mereka ataupun tahap mereka untuk mengira, menulis dan membaca adalah kurang berkesan ataupun kurang laju daripada jika kita rangsang kanak-kanak 3 hingga 5 tahun. Jadi mengikut kajian kajian Jean Piaget, pendidikan awal kanak-kanak adalah sangat optimum, di mana bagi golongan kanak-kanak yang berumur kurang dari 5 tahun, pendidikan kanak-kanak perlu diberi perhatian kerana 90% daripada perkembangan otak kanak-kanak adalah berlaku pada semasa anak-anak berumur kurang dari 5 tahun. Yang kedua adalah pertumbuhan badan. Pertumbuhan badan, kalau kita buat kajian kajian kepada haiwan, ada sekumpulan haiwan kita letak di tempat yang tidak ada rangsangan, dan satu lagi kumpulan kita letak pada tempat yang ada rangsangan. Didapati bahawa binatang yang ada rangsangan, banyak rangsangan ini, pertumbuhan mereka sangat pesat berbanding dengan haiwan yang dalam kumpulan yang tidak ada kita bagi rangsangan. Jadi samalah juga dengan kanak-kanak. Jadi pada tahap awal, pada umur mereka yang muda, jika kita bagi rangsangan yang cukup banyak dan cukup positif, ini akan menyebabkan pertumbuhan badan yang sangat pesat dan sangat-sangat positif bagi mereka. Ibu ayah perlu tahu bahawa tahap kecerdikan anak-anak tahap kecerdikan anak tidak ditentukan oleh keturunan. Kalau kita lihat, saya sebagai seorang doktor ataupun ibu ayah yang seorang engineer ataupun seorang arkitek tidak menentukan bahawa anak-anak mereka akan berjaya seperti mereka. Tahap kecerdikan anak-anak, kadang-kadang kita tengok ibu ayah yang cuma kerja sebagai guard aja ataupun sebagai
kuli saja, ya, sebagai tukang rumah ke something like that, ya. Mereka mempunyai anak yang sangat cerdik, ya, dan ada juga di kalangan kita yang tidak ada anak yang macam tu, ya. Jadi tahap kecerdikan anak-anak tidak ditentukan oleh keturunan, ya. Sebenarnya yang paling penting adalah rangsangan kepada anak-anak semasa mereka sedang membesar, ya. Kajian di Tehran, ya, di Tehran dilakukan di mana satu kumpulan kanak-kanak diletakkan di satu rumah, diberi makan secukupnya, ya. Needs mereka diberi, tetapi mereka tidak diberi rangsangan, ya. Ada satu lagi kumpulan, ya, diletakkan di rumah yang berasingan dan diberi rangsangan, ya. Didapati bahawa kanak-kanak yang tidak ada rangsangan sampai umur 2 tahun pun mereka tidak boleh berjalan. Mereka yang berada yang diberi rangsangan, ya, mereka boleh berjalan seperti biasa, expected pada peringkat perkembangan umur mereka, ya. Jadi sebenarnya tahap kecerdikan ataupun tahap pembesaran kanak-kanak sebenarnya tidak ditentukan oleh keturunan. Jadi kita tidak boleh merasa bahawa anak kita will be a perfect one, right, without our help. Ya, kita perlu menolong anak-anak, ya, semasa mereka berkembang ini, semasa mereka tahap awal perkembangan mereka, kita perlu memberikan rangsangan yang secukupnya, ya, supaya mereka berkembang cukup dari segi mental, fizikal dan IQ mereka. Faktor keempat adalah kemampuan anak-anak untuk belajar, ya, ataupun tahap development otak kita, tahap perkembangan otak, ya. Bila kita kaji, ya, kajian menunjukkan bahawa ini adalah sesuatu yang menakjubkan, ya, di mana otak kanak-kanak bila dilahirkan develop dia ataupun perkembangan otak cuma 25% sahaja, ya. Pada umur 6 tahun, ya, bayi kita otak dia telah berkembang sebanyak 50%, ya. Pada umur 3 tahun, otak anak-anak kita telah berkembang sebanyak 85% dan pada umur 8 tahun, otak anak-anak kita telah berkembang sebanyak 95%. Jadi umur di antara 0 hingga 3 tahun adalah sangat-sangat penting kerana otak sedang berkembang dengan pesat sekali, ya. Jadi rangsangan atau input pada waktu umur berkenaan adalah sangat-sangat penting. Jadi kita kena beri rangsangan ataupun pelajaran yang sangat-sangat penting untuk perkembangan otak anak-anak kita. Okey, yang kelima adalah kalau kita bayangkan komputer, komputer mempunyai memori, ya, memori di dalam komputer. Jadi otak manusia ni lebih kurang samalah, ya, lebih kurang sama. Ya, neurons, ya, Allah mencipta manusia ni dengan bilangan neurons yang berjuta di dalam otak kita. Yes, begitu juga dengan manusia, ya, bayi semasa bayi otak develop, ya, mengikut perkembangan, ya. Pada masa bayi 25% saja, 25% saja otak sudah develop. Jadi otak develop dengan keadaan yang pesat, ya. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, sehingga umur 8 tahun. Jadi otak sangat develop dengan pesat pada umur 0 hingga 3 tahun. Ya. Jadi neuron-neuron tadi, ya, neuron-neuron tadi apabila diberi rangsangan yang positif, dia akan diprogramkan di dalam otak. Seperti juga komputer, ya. Jadi bila kita programkan neuron anak kita dengan input-input yang positif, ini akan lekat, ya, dia akan jadi satu yang penting adalah satu habit, ya, ataupun satu perangai ataupun sesuatu yang mereka ingat sampai bila-bila. Kerana memori yang pertama itu adalah satu
memori yang perlu kita kenal pasti adakah ia positif atau negatif, kerana ia menentukan perangai anak kita ataupun kecerdikan anak kita pada masa yang akan datang. Jadi di dalam otak anak-anak kita terdapat sel-sel otak neurons yang masih lagi muda yang belum ada function Jadi kita kena fill upkan neurons sel otak kita dengan input yang positif supaya ia akan diprogramkan dia akan melekat menjadi satu benda yang positif jadi apabila anak-anak mengingat dan menyimpan maklumat ini di dalam otak mereka jadi ia akan menerima suatu input yang positif, dan semakin banyak yang positif maka semakin cerdiklah anak kita. Yang keenam, kajian menunjukkan bahawa sekiranya otak manusia ini rosak contohnya brain mengalami suatu kecederaan contohnya kanak-kanak dengan kita bandingkan kanak-kanak dengan dewasa pada peringkat umur kurang dari 5 tahun, contohnya kanak-kanak mengalami aksiden berbanding dengan dewasa yang mengalami aksiden. Jadi kecederaan yang berlaku adalah sama. Contohnya berlaku kecederaan kepada 50% brain berbanding dengan manusia dewasa 50%. Perbezaan pada otak kanak-kanak di mana 50% otak kanak-kanak yang masih muda kurang dari 5 tahun tadi boleh develop balik mereka boleh diubati iaitu maknanya otak kanak-kanak tersebut bila dirangsang balik mereka boleh berfungsi balik. Berbeza dengan dewasa, apabila berlaku kerosakan kepada otak, that 50% yang gone tadi kita tak boleh nak dibaiki lagi. Kalau kita rangsang pun memang tidak boleh disembuhkan balik Jadi perbezaan di mana otak kanak-kanak sangat penting kerana mereka masih lagi dalam proses perkembangan dan pertumbuhan yang sangat-sangat aktif dan cergas. Jadi pendidikan awal kanak-kanak adalah sangat penting, rangsangan yang positif sangat penting kerana itu menentukan tahap IQ anak-anak kita pada masa yang akan datang. Yang paling penting yang saya ingin berkongsi pada hari ini adalah tahap IQ ataupun kecerdasan otak anak-anak kita. Ibu yang ayah perlu tahu bahawa tahap kecerdasan anak-anak kita sebenarnya boleh dirangsang dan develop pada umur kurang dari 8 tahun maksimum pada umur kurang dari 5 tahun. IQ anak kita boleh meningkat sehingga 79%. Kita boleh asah, kita boleh tingkatkan IQ anak kita sehingga 79% pada umur yang sangat muda kurang dari 8 tahun ataupun kurang dari 5 tahun. Apabila anak-anak ini sudah dewasa, selepas umur 17 tahun, IQ anak-anak ataupun IQ kita sendiri kita tak boleh dah. Dia dah stagnan Kita cuma boleh tingkatkan sebanyak kurang dari 20% saja, the remaining of 79% tu cuma boleh ditingkatkan sebanyak maksimum 20% saja selepas umur 17 tahun. Jadi memilih pusat asuhan ataupun pusat pendidikan awal kanak-kanak adalah sangat penting kerana perkembangan otak kita yang sangat maksimum pada tahap kurang dari 5 tahun seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi ibu ayah perlu memilih taska ataupun tadika ataupun pusat perkembangan
kanak-kanak yang betul supaya anak-anak boleh dirangsang dengan tahap yang maksimum, ya, boleh dirangsang dengan rangsangan-rangsangan yang positif supaya mereka boleh menjadi seorang anak yang baik dari segi personality dan attitude, ya. Dan itu sangat penting bagi menentukan mereka menjadi seorang adult seorang dewasa yang baik.